Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hassan bin Salem selaku yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP sesi 2019-2020. Sesi inilah saya budak-budak FBM ataupun lebih dikenali sebagai Fakulti Business Management. Saya mengambil jurusan Degree in Finance. So pada mana-mana adik-adik baru yang kosnya finance kah, eco ataupun marketing, bolehlah PM tepi kalau ada apa-apa masalah ataupun persoalan. Tidak spesifik pada itu je lah. Kalau pada semua adik-adik baru juga mana tahu yang ada persoalan ataupun ada masalah yang mau tanya ke apakah, bolehlah PM tepi. Bukan saya seorang tapi ada 11 MPP lain lagi. Okey, jadi macam yang kita semua tahu, pada kali ini adalah slot MPP untuk MDS kita ni. Jadi selepas ni saya akan menerangkan lebih detail lah tentang apa tu MPP, macam mana MPP ni orang cakap tertubuhnya MPP, ataupun macam mana pelantikan MPP, apa fungsi MPP, apa semua. Okey, jadi nanti saya akan cerita lebih lanjut lah. Okey, sebelum itu di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua adik-adik baru yang berjaya terpilih untuk menjadi salah sebuah daripada family UiTM KK. Okey, jadi selamat datang kepada semua adik-adik baru juga, adik-adik Semenanjung yang mungkin baru first time ataupun pertama kali menjejakkan kaki ke Sabah. Selamat datang ke Sabah. Okey, jadi nanti kita akan jumpalah di kampus. Okey, tanpa membuang masa, rasanya mari kita teruskanlah pada slot kita pada hari ini, iaitu MPP. Okey, apa itu MPP? Okey, nama panjang MPP adalah Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kira macam satu badan ataupun satu kelab. Kira satu badan, satu kelab, satu organisasi lah, satu badan ataupun majlis di UiTM yang tertinggi. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, adik-adik baru, dalam UiTM ni dia ada berpuluh-puluh kelab dalaman, kelab dan persatuan lah, macam tu. Dia ada terbagi berpuluh-puluh sana. Macam yang kamu tahu, kelab-kelab yang sebelum ni, saya percaya sebelum ni dekat sekolah previous kamu pun ada kelab kan. Contohnya macam kalau dekat sekolah menengah pun ada kelab. Contohnya macam kelab badan uniform macam PBSM, kelab Cadet Police, semualah lebih kurang macam tu. Dekat UiTM Sabah pun macam tu juga. Di UiTM Sabah ni ada berpuluh-puluh kelab dan terbahagilah. Contohnya kelab-kelab rohani. Contoh kalau kelab rohani ni, kerohanian ni dia lebih macam contoh kelab Jawatan Kuasa Pusat Islam, Yadim. Nanti kamu masuk kamu akan lebih tahulah apa tu JPI, apa tu Yadim. Dan contohnya macam kelab-kelab lain adalah kelab-kelab badan beruniform. Contohnya kelab Komander, Suksis dan macam-macam lagi lah. Dia ada kelab-kelab badan beruniform, kelab kerohanian. Ada juga kelab ni lah, kelab macam kelab berbasikal, kelab membaca, apa semua. Jadi nanti kamu semua akan lebih detail lah, akan tahu lebih detail, akan lebih terdedah lah bila kamu masuk UiTM. Jadi MPP ni dia adalah salah satu badan tertinggi ataupun kelab yang paling tinggi dalam carta organisasi UiTM. Maknanya MPP ni dia kira macam special lah, kira mantap lah, macam tu. Kalau dalam bahasa Semenanjungnya orang cakap padu macam tu, lebih kurang macam tu. MPP ni dia kira macam yang tertinggi antara semua kelab-kelab. Jadi MPP ni dalam UiTM dia selalunya akan di-divide by fakulti. Dan untuk pengetahuan adik-adik baru semua, dekat UiTM Sabah kita ada 6 fakulti, major 6 fakulti. Okay. Fakulti yang pertama adalah Fakulti Account, AC 110. Okay, jadi AC 110 ni dekat Sabah setakat ni masih hanya ada diploma in account. Degree in account tu mungkin insyaAllah akan dibuka dalam masa yang terdekat mungkin, insyaAllah. Itulah AC yang pertama, account. Fakulti yang kedua adalah AT ataupun peladangan. Kalau peladangan ni diploma sajalah dekat UiTM Sabah. Okey. Dan fakulti ketiga adalah AM ataupun lebih dikenali sebagai pentadbiran awam.
Kalau AM ni dia ada dua. Satu AM 110 itu ialah orang cakap pentadbiran awam yang diploma, dan juga kalau degree dia BAS lah, dia punya nama singkatan BAS, BASC, Bachelor Administration. Artinya nanti kalau kamu lebih tahu lah, mungkin ada yang itu ada tertanya-tanya, AM ni kenapa saya BAS, kenapa saya DPEC. Jadi kamu sekarang tahulah itu beza ada degree dan diploma. Fakulti seterusnya adalah fakulti FBM. FBM ni fakulti saya. Dia ada diploma dan degree, dan pecahan dia sangat besar sebab salah satu fakulti yang ramai orangnya. Inilah FBM. Sebab dekat diploma dia pecahan dia ada 3. Satu banking, lepas tu yang kedua business, dan yang ketiga transport. Itu yang diploma lah. Kalau degree pula dia ada 3 juga pecahan. Satu finance, kedua marketing, ketiga ekonomi. Jadi kamu tahu saudara kan apa beza dia. Padahal FBM ni kita semua satu fakulti. Kalau FBM lah. Lepas tu fakulti yang seterusnya, fakulti kelima adalah HM. HM ni pun dia ada degree dan diploma. Dia ni untuk nama panjang dia pelancongan dan itulah perhotelan. So diploma dan degree. Dan fakulti yang terakhir adalah FSG, Fakulti Sains Gunaan. Fakulti Sains Gunaan ni dia ada degree dan diploma juga. Untuk diploma dia itu Fakulti Sains Gunaan, dan degree dia ada lebih spesifik kepada bio lah. Jadi rasanya semua adik-adik baru ni tahu sudah kamu duduk di fakulti mana. Jadi nanti kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan fakulti ataupun masalah yang orang cakap akademik tentang fakulti apakah, bolehlah kamu PM MPP masing-masing lah, MPP fakulti masing-masing. Tapi terpulang juga lah kalau kamu rasa macam tidak selesa mau PM fakulti MPP fakulti kamu yang tu, so mungkin kamu tengok muka dia garang ke apa semua, terpulang lah pada kamu. PM je mana-mana MPP. Kalau kamu ada apa-apa masalah, apa-apa orang juga benda yang mau di-share ke apa semua, bolehlah kamu PM mana-mana MPP. Jadi macam mana kamu mau PM kami? Promotawan lah. Kamu boleh buka IG kamu sekarang, type di search tu, type MPP Cawangan Sabah, ataupun lebih saya ajarkanlah MPP CAW Sabah. Jadi nanti kamu boleh tengok dekat situ lah. Kamu boleh follow. Bukan follow untuk kami naikkan like, bukan. Follow supaya kamu sentiasa up to date. Sebab di sana akan ada semua maklumat-maklumat tentang UiTM Sabah ataupun UiTM Malaysia. Tapi mostly UiTM Sabah lah akan di update lah di situ, akan di blast di situ. Jadi kamu tidak akan ketinggalan lah. So di situ juga nanti kamu akan nampak lah fakulti masing-masing punya MPP. So situ akan ada disertakan dengan nombor telefon, MPP masing-masing lah. Kalau untuk saya pula, kamu take note lah, ambil sekarang supaya senang kita Kalau kamu ada masalah kamu boleh direct contact lah. Untuk WhatsApp 011 33 88 79 38. Itu. Kalau untuk telefon direct contact 011 5175 9392. Jadi kamu boleh kontak lah mana-mana MPP yang kamu rasa. Jangan lupa follow lah IG UiTM MPP. Kita beralih kepada topik seterusnya, yaitu bagaimana MPP ni dilantik ataupun bagaimana mau jadi MPP lah lebih kurang. Mungkin ada antara kamu ni yang sudah rasa semangat sudah mau jadi MPP kan, macam best lah MPP ni apa semua. Jadi bagaimana MPP itu dilantik? Secara dasarnya MPP ini dilantik dia macam pilihan raya yang kita setia maklum. Macam pilihan raya umum, pilihan raya negeri kan, yang macam akan ada sesi, akan ada tempo orang bilang pencalonan, akan ada tempo campaign, tempo undi, tempo itulah penamaan calon apa semua tu. Jadi situ juga akan ada wujud lah, akan ada campaign lah. Nama dia dekat sini pilihan raya campus. Pilihan raya campus. So masa tu kamu akan inilah siapa-siapa yang mau untuk jadi MPP, yang macam rasa ingin mencuba untuk menjadi MPP, bolehlah mencalonkan nama kamu situ. Tapi
still orang cakap entitled lah untuk, ataupun orang cakap subject to the requirement lah. Benda-benda contohnya requirement dia macam kena ada baki 2 sem, kena pointer kena sekian dan itulah, tiada masalah tertib apa semualah. Jadi nanti akan detail tu masa PRK tu akan diberitahu lah tentang detail untuk jadi MPP ni. So mana-mana yang ataupun ada baru yang sudah rasa macam saya mau jadi MPP ni lah, mungkin sebelum ni pun sudah pernah jadi MPP dekat Matrix kah, dekat tingkatan 6 kah, ataupun dekat lepasan SPM UiTM sebelum ni kah, bolehlah mencuba untuk menjadi MPP. Okay, untuk pilihan raya kampus ni, untuk MPP ni dia akan dilantik by undi lah. Maknanya setiap student UiTM mempunyai hak untuk mengundi. Diorang ada hak untuk mengundi untuk menentukan siapa MPP diorang. Tapi itulah secara orang cakap secara dasarnya kamu boleh turun mengundi, tetapi yang kamu undi itu cumalah calon fakulti masing-masing. Maknanya contoh kamu FBM, kamu boleh undi calon dari FBM je lah. Tak boleh kamu undi pergi sains, kamu tak boleh undi contoh. Itulah peraturannya. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada baru yang rasa macam semangat kamu jadi MPP apa semua, bolehlah kita mungkin jumpa-jumpa kah, kita orang kata kopi-kopi kah, ataupun ngeteh-ngeteh kah, bolehlah, mana-mana ada baru yang berminat. Okay, atau kita boleh share tips kah untuk menjadi MPP apa semua. Okay, jadi rasanya itu sedikit pengenalan tentang MPP lah, cara MPP ni wujud ataupun tertubuhnya MPP apa semua. Okay, sekarang kita move to another topic, which is fungsi MPP. Okay, kalau fungsi MPP ni sejujurnya dia luas, sangat-sangat luas. Tapi yalah, saya akan cuba poinkan lah mana-mana fungsi MPP yang orang kata fungsi MPP yang jelas lah. Okay, salah satu fungsi MPP, salah satunya adalah MDS. MDS ni inilah, sejujurnya MDS ni sebenarnya dia biasanya dia fizikal, tetapi sebabkan kita dilanda pandemik, bukan kita aja, rasanya macam satu dunia dilanda pandemik, so kita mengambil alternatif untuk ni lah, mengonlinekan MDS ni. Jadi MPP ni antara tanggungjawab dia adalah untuk handle MDS. Ya, MDS ni sebenarnya dia bukan apa, dia untuk kebaikan kita semua juga, untuk kebaikan orang cakap, terutamanya kepada student-student ada baru lah, semua ada baru. Sebab apa yang saya boleh share di sini adalah jujurnya lah, kehidupan sebelum kamu masuk universiti adalah sangat-sangat berbeza. Maknanya kehidupan kamu sebelum ni di Matrix ataupun di tingkatan 6 ataupun di asrama adalah sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza dengan kehidupan universiti. Jadi antara salah satu fungsi MDS ni adalah untuk mengurangkan culture shock kamu, ataupun mengurangkan kamu rasa orang cakap kejutan budaya yang kamu akan hadapi di sini. Itu secara kasar dia lah, secara jujurnya. Jadi itulah antara fungsi-fungsi MPP ni untuk menghandle MDS ni, supaya kamu lebih terdedah ataupun lebih bersedia untuk menghadapi kejutan budaya yang kamu akan hadapi dekat UiTM. Itu je lah yang sejujurnya kehidupan sebelum ni adalah sangat berbeza apabila kamu masuk universiti. Yang baik boleh jadi jahat, yang jahat boleh jadi baik, yang kamu rasa betul boleh jadi salah, yang kamu rasa salah boleh jadi betul. Jadi itulah sedikit orang cakap sedikit explanation lah, ataupun sedikit mukadimah lah tentang kehidupan universiti ni. Jadi kalau mau lebih lanjut tentang cara-cara hidup di U kah, cara-cara hidup di UiTM, cara-cara survive, cara-cara orang cakap graduate dengan cemerlang dan berjaya, kita cerita di lain masalah. Mungkin kita boleh jumpa nanti kan. Okay, jadi itulah antara itu first fungsi utama MPP lah untuk MDS. Fungsi yang pertama. Okay, fungsi yang seterusnya ada untuk MPP ni adalah menjadi perantaraan ataupun intermediaries antara student dengan pengurusan. Okay, macam yang kita sedia maklum, nama pun Majlis Perwakilan Pelajar. Maknanya kita ni adalah sebagai perwakilan. Maknanya MPP ni adalah perwakilan atau adalah wakil pelajar dengan pengurusan. Maknanya contohnya sini pengurusan.
sini MPP, sini student. Jadi MPP ini adalah orang tengah, intermediaries. Cuma macam yang kita maklum, student kadang-kadang dia tidak berani tahu. Dia tak berani untuk orang kata suarakan ataupun ada isu yang dia mau suarakan dengan pengurusan yang perlu keterlibatan staff ataupun pengurusan ATM. Kadang-kadang student ni orang takut. Sejujurnya sebelum saya jadi MPP pun saya merasa ada kadang-kadang macam ada isu-isu yang saya rasa takut untuk utarakan ke atas. Jadi inilah fungsi MPP. Student dia boleh suarakan dengan MPP, dan MPP akan bawa suara student tu kepada pengurusan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut lah. Ya, sebab kadang-kadang student dengan staff ni, dengan pengurusan ATM, kadang-kadang student malu untuk bercakap ataupun kadang-kadang takut, terasa awkward ke apa semua kan. Jadi MPP ni fungsinya itulah, menjadi orang tengah. Jadi kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu ada apa-apa macam benda yang kamu rasa perlu diselesaikan, yang kamu rasa ada keterlibatan dengan staff ataupun pengurusan ATM, kamu boleh beritahu dari kepada MPP. Jadi nanti MPP yang akan sampaikan ke atas dan pikir bersamalah tentang isu kamu tu. Okay, jadi itu antara fungsi MPP, fungsi kedua MPP. Fungsi ketiga MPP adalah orang kata membimbing student. Kira macam menyampaikan maklumat lah, lebih kurang macam tu. Fungsi MPP ini dia bukan selepas MDS tu bukanlah dia berakhir di situ saja. Maknanya selepas habis MDS tu pun MPP ni still akan orang cakap bertugas itu sebagai untuk satu menyampaikan maklumat. Itulah menyampaikan maklumat tentang mungkin tentang isu akademik, contoh macam bila tarik yuran last dibayar, tarik macam mana buat penangguhan bayar yuran. Itulah fungsi-fungsi MPP. MPP akan beritahu tentang itu isu akademik. Contohnya isu-isu hal-hal pelajar. Contohnya antara bantuan-bantuan yang diperlukan ataupun mungkin antara masalah-masalah student yang boleh dibawa ke atas. Itu isu-isu hal-hal pelajar. Dan juga isu-isu lain yang kamu rasa kamu boleh minta tolong MPP. Itulah MPP, antara fungsi MPP untuk membantu dan membimbing student. Lebih kurang menyampaikan maklumat supaya student maklum dan aware tentang maklumat-maklumat ataupun orang kata keadaan terkini UiTM. Okay, yang ketiga. Antara seterusnya fungsi MPP ini adalah menjaga kebajikan student. Menjaga kebajikan student. Kebajikan student ni dia sebenarnya luas dan sangat-sangat luas, dan itu memang tanggungjawab MPP lah untuk menjaga kebajikan student, sebab suara student adalah orang cakap our priority. MPP punya keutamaan adalah suara-suara student. Ya, contohnya sudah ada masalah, itulah memang itu kebajikan, terutama hal-hal kebajikan student lah. Memang itu orang cakap priority MPP. Contohnya macam student tak cukup makan kah, ada problem dari segi kewangan ataupun tak cukup makan, ataupun orang cakap ada masalah tentang akademik, masalah pasal motivasi apa semua. Ini antara kebajikan student yang boleh kita kongsikan dengan MPP lah, share. Sebab contoh kalau masalah tentang kekurangan kewangan lah, senang cerita masalah kewangan, boleh je sebenarnya MPP nanti kita akan bincang dengan HCP lah untuk cari cara untuk bantu student apa semua. Itulah antara secara kasarnya ataupun secara umumnya itulah menjaga kebajikan student di UiTM. So mana-mana itu yang saya berulang-ulang kali saya cakap, mana-mana adik-adik baru ataupun mana-mana student lah yang mempunyai masalah, jangan segan, jangan silu untuk chat MPP, untuk bagi tahu MPP. So kita try mana yang boleh kita try lah secara orang cakap secara terhabis boleh lah untuk menyelesaikan masalah-masalah. Okay, tapi itulah, jangan juga kamu terlampau, orang cakap jangan juga terlampau. Contoh macam sudah dengar MPP ni membawa menjaga kebajikan student, menolong student, jangan juga terlampau yang sampai cicak ataupun tikus masuk bilik, kamu panggil MPP apa semua, kamu cakap ini itu ndaklah, itu rasa benda yang mana suara student yang kita rasa boleh pertimbangkan, boleh dibantu, kita bantulah. Tapi kalau kamu rasa ada tikus kah, ada macam ada lipas apa semua masuk di bilik, kamu rasa kamu patut panggil MPP,
boleh panggil saya MPP, oke? Oke, jadi orang cakap tim-tim saya sedia, MPP 12-12 ni sedia untuk membantu. Oke, kita sampai di situ. Itu adalah fungsi-fungsi MPP. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut ataupun lebih meluas tentang MPP ni, bolehlah kamu mungkin mungkin set meeting, apakah kita jumpa, kita bincanglah tentang masalah-masalah ataupun kita tentang MPP ni lah. Oke, seterusnya kita pindah kepada topik seterusnya, yaitu program-program MPP. Sejujurnya program-program MPP ni dia akan berterusan tau, dia akan ada banyak program MPP untuk SEM ni lah. Tetapi disebabkan pandemik ni, jadi kita agak terhad sedikit untuk membuat program-program yang macam sebelum ni. Disebabkan pandemik ni banyak benda yang kita diterhadkan untuk buat. Contoh macam satu, dari segi budget confirm akan kurang. Terus yang kedua adalah tentang orang cakap tentang capacity ataupun space untuk berapa ramai untuk student masuk, berapa space peserta untuk join kita punya program. Jadi agak banyak orang cakap terhad lah kali ini punya program. Tapi antara program-program yang mungkin MPP akan jalankan setelah buka SEM ni apa semua yang pertama adalah Uptown Siswa. Kalau Uptown Siswa ni dia adalah program kolaborasi antara MPP dengan Masmed. Masmed ni nanti kamu akan ada slot khas dari Masmed. Jadi Masmed akan terangkanlah apa Masmed ni, apa semua. Jadi dia adalah kolaborasi antara MPP dengan Masmed, collab dengan ataupun bekerja sama dengan semua kelab persatuan dalaman di UiTM. Maknanya nanti MPP dia akan buka diorang akan macam minta semua kelab persatuan yang ada dalam UiTM tu untuk buka, orang kata, kios. Jadi dekat kios tu nanti akan adalah sama ada pameran tapi semestinya akan ada pameran dan jualan lah kepada semua, supaya ini boleh menjadi pendedahan awal kepada semua adik-adik baru lah. Semua adik-adik baru untuk, orang kata, tahu ataupun know the existence of the club UiTM Sabah ni lah. Jadi tarik program Uptown Siswa ni mungkin akan diadakan dalam bulan November, insyaAllah. Nanti akan dimaklumkan lah, akan di plus untuk kamu semua informasi tentang program-program ni lah. Dan banyak lagi sebenarnya program-program yang akan menyusul, program-program MPP yang akan menyusul. Cuma sekarang ni kita tengah susun program mana yang ini, program mana yang diberi keutamaan apa semua, yang boleh melibatkan semua pelajar dengan mematuhi segala SOP apa semua yang diberikan lah. Jadi program-program tu nanti kamu stay up to date saja. Kita akan beritahu, memang akan maklumkan lah. Jadi sebenarnya kenapa ini kira macam out of the topic, bukan out of the topic, dia related juga sebenarnya benda ni. Kita bincang dengan, orang cakap, secara logik lah kita bincang. Dia benda ni kira macam termasuk dalam topik cara-cara hidup lah, cara-cara survive dalam UiTM ni. Jadi saya share sedikit tentang ni. Antara tips-tips ataupun cara-cara untuk kita survive dalam UiTM ni, first adalah kita kena orang cakap, kena ingat sentiasa apa tujuan ataupun apa kita punya, orang bilang, priority. Apa tujuan utama kita masuk UiTM? First adalah tujuan utama kita masuk UiTM ni adalah untuk belajar, untuk menimba ilmu. Jadi jadikan matlamat tu sentiasa menjadi pertama dalam list kamu. Maknanya kamu tidak boleh kebelakangkan matlamat tu kamu untuk belajar di sini. Tak kisahlah kamu mau aktif dalam sukan kah, aktif dalam ni kah, kelab persatuan kah, semua boleh dibenarkan. Dan lebih baiklah
lebih elok untuk kamu aktif di UiTM ni, sebab dia akan mendatangkan banyak benefit ataupun banyak faedah kepada kamu pada masa depan nanti. Tapi itulah, kalau kamu aktif apa semua, tolong jangan belakangkan ataupun letak belakang kamu punya matlamat untuk belajar. Ingat, habis duit family, duit parents apa semua hantar kamu dekat sini, bayaran apa semua adalah untuk belajar. Matlamat paling kira macam ultimate goal adalah untuk belajar dan graduate. So jangan belakangkan matlamat ini. Jadi itu antara salah satu tips untuk survive dekat UiTM. Sebab bila kamu sentiasa letak orang kata ultimate goal ni tentang belajar ni di depan, insyaallah kamu akan lulus lah, akan orang cakap graduate macam yang kamu expect. Kira macam survive lah dari sem 1 sampai habis, macam tu. Itu ultimate goal lah. Jangan pernah orang cakap kamu letak belakang benda tu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah aktifkanlah diri kamu di dalam UiTM. Dah kira lah kamu ni aktif sebagai, tak semestinya kalau cakap kata aktif ni, tak semestinya kamu kena ikut semua persatuan, kena ikut apa semua. Tak. Aktif dalam UiTM ni maknanya macam kamu let everyone know you existent. Lebih kurang macam tu. Maknanya di sini tak semestinya kamu aktif dalam kelas semua. Kamu jadilah sebagai kelas rep. Kelas rep ni kira macam kalau dekat sekolah menengah dulu dia kena panggil ketua kelas. Tapi itu dekat sekolah menengah lah. Kalau dekat universiti dia akan dipanggil kelas rep, kelas representative. Tapi dia bukanlah kerja dia macam ketua kelas. Dia lebih meluas lah, lebih banyak kerja dia. So aktifkan kelas kamu, aktifkan kamu punya diri. Contohnya kamu jadi kelas rep. So bila kamu jadi kelas rep, lecturer akan kenal kamu. So bila lecturer akan kenal kamu punya connection dengan lecturer baik, dengan student-student lain yang kelas-kelas kamu, classmate kamu baik. So kamu akan lebih senang, orang kata, satu berkat ilmu tu kamu akan dapat. Selepas tu bila kamu sudah jadi aktif semua orang kenal, jadi kamu senang untuk mendapat pertolongan. Senang dikenal, jadi orang senang untuk berkawan dengan kamu dan banyak benefit yang kamu akan rasa selepas itu. Jadi aktifkanlah diri kamu. Selain daripada kelas rep, contohlah kamu rasa kamu memang tak berapa nak orang kata aktif dalam kelas ni. Mungkin kamu boleh aktif dalam kelab-kelab persatuan apa semua. Kamu boleh join semua program. Yang pentingnya adalah join semua program ataupun aktiviti-aktiviti yang dianjurkan di UiTM. Jangan kamu pasifkan diri kamu, sebab banyak kerugian yang kamu banyak benefit yang kamu terlepas kalau kamu pasif dekat UiTM ni. Sebab bila kamu aktif dekat UiTM ni, contohnya itulah macam join semua program. Program ini ada muka kamu, program ini pun ada muka kamu, program ini pun ada kamu. Orang cakap benda tu, satu, kamu akan belajar benda baru. Confirm setiap program yang kamu pergi, kamu tidak akan balik dengan tangan kosong. Itu yang pertama. Kamu tidak akan balik dengan tangan kosong. Kalau confirm kamu akan dapat ilmu, kamu akan dapat makan free, kamu akan orang kata bawa balik sesuatu yang baru lah untuk kamu apply. Sebab ingat ya, adik-adik, kita semua ni perjuangan kita bukanlah berakhir selepas graduate habis. Perjuangan kita habis, bukan. Perjuangan kita ni habis selepas graduate confirm akan ada lagi, sebab kita akan kerja apa semua. Kita akan masuk ke alam pekerjaan apa semua pula. Jadi itulah benda yang kamu belajar dekat UiTM Sabah ni. Kalau kamu aktif ikut join program semua, kamu akan dapat ilmu, input yang berguna untuk kamu apply masa kamu kerja nanti. Itu. So itu join program-program apa semua, itu akan membawa manfaat kepada kamu semua. Itu yang pertama. Lepas tu kalau kamu join dengan aktif ataupun join setiap program ni apa semua, orang cakap ramai orang akan notice kamu. Jadi bila kamu kena notice, orang cakap lagi besarlah peluang kamu untuk orang kata senanglah untuk survive di UiTM ni. Sebab contohnya banyak problem kamu boleh, sebab ramai orang kenal, banyak problem dan banyak orang yang boleh tolong kamu, banyak orang tempat yang kamu boleh minta tolong. Macam tu. Contoh kamu macam ada kamu memang aktif, seorang aktif, dan lecture ini adakan satu program yang diadakan dan kamu ikut, dan lecturer itu kenal kamu, dan
terkena pula next sem lecturer tu ajar kamu. So nampakkan connection dia di situ. Lecturer tu nampak, oh budak ni budak yang baik ni, dia aktif, dia ikut semua program, dia ikut program aku sem lalu. Oh tidak salah rasanya kalau saya bagi markah lebih apa semua. Lebih kurang macam tu. Tapi saya tidak cakap, bukan saya katakan yang lecturer akan bagi markah lebih, tidak. Maknanya di sini kamu ada create relationship tu dengan secara tidak langsung dengan ikut program, macam tu. Okay, so tiada ruginya untuk kamu ikut program, mana-mana program yang dianjurkan, sebab itulah saya boleh janji yang kamu akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu tidak dapat apa-apa input, kamu tetap akan dapat makanan. Kalau kamu tidak dapat makanan, kamu tetap akan dapat, orang kata, jumpa kawan-kawan baru apa semua. So rasanya tidak rugi untuk kamu ikut ataupun join mana-mana program-program yang diadakan di UTM. Okay, itu antara salah satu tips terusnya untuk survive dekat UTM ni. Hormat menghormati. Itu antara salah satu, orang kata, main recipe lah, main ingredient untuk kamu survive dekat UTM ni. Dekat UTM ni, tidak semestinya kamu SEM 3, dia SEM 1, kamu lagi tua. Tidak. Kadang-kadang ada yang student yang masuk lambat, ada yang student masuk cepat apa semua. Jadi umur tu bukanlah kira salah satu, umur ataupun SEM tu bukan adalah salah satu kayu ukur untuk kamu hormat atau tidak hormat orang. Macam tu. Di UTM ni tidak kira lah kamu jumpa siapa-siapa. Kalau boleh kamu jumpa student ke classmate kamu semua, hormat. Jangan orang cakap buat benda-benda yang orang lain tak suka. Macam tu, itu yang pertama lah, hormat. Lepas tu kalau jumpa cleaner ataupun jumpa mana-mana staff apa semua, kalau betul berat macam mana pun mulut kamu tu untuk ucap selamat pagi, at least senyum, dan orang kata senyum atau tunduk. At least kamu menampakkan kamu hormat orang tu, sebab semua kita sama sebenarnya, tidak beza. Jadi hormatlah. Lepas tu kalau jumpa lecturer ataupun macam pacibas apa semua macam tu, hormat. Kalau turun dari bas nanti, jangan lupa ucap terima kasih. Kalau mau naik bas nanti, jangan lupa beratur. Ingat, kamu student university. Adik-adik sudah orang kira macam dewasa, boleh fikir sudah. Tahu sudah, secara common sense lah, beraturlah sebelum naik bas. Janganlah berebut-rebut apa semua. Okay? Itu je lah, main ingredient di situ, itulah hormat. Ataupun orang cakap, respect semua orang. Saya kira dia muda, dia tua, apa semua, respect semua orang. Okay? Dia respect ni sangat-sangat baik kerana dia membawa berkat pada kamu. Jadi salah satu cara survive itu adalah berkat. Berkat tu kamu boleh gain daripada respect orang. Okay, yang itulah. Okay, kalau itu antara tips-tips lah, rasanya tips-tips yang boleh dikongsikan. Kalau mau lebih tips yang lengkap ataupun lebih panjang apa semua, nanti lah kita set meeting, kita cari masa, kita lepak-lepak ke apa semua, bolehlah mana-mana kan. Okay, yang itulah. Boleh lepak-lepak nanti, mana tahu ada yang mau tips-tips, orang kata anak tips-tips kita survive UTM ni dengan cemerlang dan sukses. Yalah, bolehlah kita lepak-lepak, mungkin dekat lepak-lepak lah dekat mana-mana. Okay, rasanya itu saja untuk slot kali ini, slot MPP kali ini. Ingat kamu punya tujuan, datang sini, selalu jadikan ultimate goal kamu tu selalu di depan, jangan kebelakangkan. Hormat orang apa semua. Okay. Ada sedikit lagi tips berjaya dalam akademik. Inilah kongsi secara ringkas lah, First, jangan lambat masuk kelas, itu first. Kedua, jangan buat kerja last minute. Walau kamu rasa macam mana hebat pun kamu dalam kerja last minute, jangan buat kerja last minute. Kehidupan dekat you adalah berbeza dengan kehidupan kamu sebelum ni. So jangan buat kerja last minute. Yang ketiga adalah masuk kelas tu kena awal 10 minit daripada maksud. Contohnya kelas kamu jam 8, 7.50 tu kamu kena ada sudahlah dekat kelas. Ini supaya orang jaga kamu punya relationship antara dalam kelas tu dengan lecturer. Okay. Lepas tu print nota apa semua, print. Dan kalau boleh sentiasa tulis apa yang lecturer cakap apa semua. Okay, itu adalah tips-tips ringkas lah dalam akademik. So rasanya itu saja untuk slot kali ini.
Kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa soalan, ada apa-apa macam benda yang kamu rasa resah ataupun yang menjadi permasalahan di otak kamu, di minda kamu, kamu bolehlah PM. Boleh PM tepi, PM juga lah mana-mana MPP yang kamu rasa kamu boleh share benda-benda tu. So insyaAllah kita akan cuba selesaikanlah masalah-masalah kamu. Dan rasanya itu saja untuk slot kali ini. Sekali lagi saya Muhammad Hasan bin Salim selaku yang dipertua ingin mengucapkan tahniah dan selamat datanglah ke UiTM KK. Jadi kalau ada apa-apa lagi, contoh apa-apa masalah yang akan timbul selepas ni, bolehlah kontak mana-mana MPP yang kamu prefer. Okey, rasanya itu saja. Kita jumpa nanti di kampus. Selamat mendaftar dan selamat maju jaya.